A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. InsyaAllah kita sambung tentang kisah Nabi Nuh AS menerusi kitab Sahih Qasasul Al-Anbiya yang telah disaring daripada kitab Qasasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, yang dilakukan saringan oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. InsyaAllah hari ini kita sambung tentang dakwah Nabi Nuh AS kepada kaum baginda. Minggu lepas kita telah tengok bagaimana Nabi Nuh AS mendapat tentangnya daripada kaum baginda, yang mana Nabi Nuh AS merupakan Nabi pertama atau Rasul pertama yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantras kesyirikan yang berlaku dalam kalangan manusia ketika itu. Lalu baginda ditetek oleh kaum baginda hingga menyebabkan baginda merasa begitu sedih dengan sikap kaum baginda, kerana usaha dakwah dilakukan oleh Nabi Nuh AS bukanlah satu usaha dakwah yang remeh. Usaha yang dilakukan oleh Nabi Nuh AS adalah usaha yang cukup gigih. Bila beratus-ratus tahun Nabi Nuh AS melakukan dakwah, tiba-tiba hanya beberapa orang saja menerima dakwah Nabi Nuh AS. Manusia ketika itu semua menolak dakwah Nabi Nuh AS kecuali beberapa orang saja. Bagaimana perasaan Nabi Nuh AS? Sebab itulah dalam dakwah, dalam perjuangan, bukan setakat darah yang tumpah, bukan setakat peluh keringat yang tumpah, kadang-kadang air mata juga ditumpahkan kerana nak melaksanakan kerja dakwah. Dan benda ni kita boleh tengok, sedih dalam melaksanakan kerja dakwah ni bukan satu perkara yang pelik, kerana sifat manusia lagu tu. Bila dia sudah berusaha bersungguh-sungguh, tiba-tiba usaha tersebut seolah-olah tidak memberikan apa-apa kesan pun, maka dia akan berasa sedih. Nabi kita SAW juga menghadapi perkara yang sama. Bukan Nabi Nuh saja, semua Nabi menghadapi perkara yang sama. Nabi kita SAW menghadapi perkara yang sama, hingga Allah Subhanahu Wa Taala memujuk Nabi kita SAW di dalam Al-Quran. Beberapa tempat Allah Ta'ala pujuk Nabi kita SAW kerana sikap kaum kafir yang menolak dakwah baginda. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Ali Imran pada ayat 170 ni, wala yahzunuka alladhina yusari'una fil kufr innahum lan yadurrullaha syai'a. Wahai Muhammad, janganlah cepatnya orang kafir ni menerima kekufuran, atau mereka ni berada dalam kekufuran, lebih lagi berbanding mereka berada dalam keimanan, dalam tauhid. Janganlah perkara tersebut menyebabkan kamu bersedih, wahai Muhammad, kerana innahum lan yadurrullaha syai'a. Walaupun mereka kufur terhadap Allah, mereka tidak dapat memudaratkan Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun. Nabi SAW sedih bila dakwah. Nabi berasa bila dilakukan kerja dakwah, tiba-tiba orang tidak terima, Nabi rasa terbeban. Perasaan Nabi rasa bersalah, kerana Nabi rasa seolah-olah dia ni tidak dapat menyelamatkan manusia daripada kekufuran kepada keimanan. Seolah-olah orang kafir ni nak terjerumus ke dalam neraka. Tiba-tiba bila Nabi SAW, bila para Nabi nak diselamatkan mereka, tiba-tiba mereka tak berjaya nak selamatkan. Hanya sedikit saja yang menerima dakwah mereka. Bahkan mereka lebih suka kalau mereka terjerumus ke dalam neraka.
Sebab tu para Nabi berasa sedih. Mereka berasa salah tu pada diri dia. Nabi kita berasa bersalah. Nabi Nuh rasa bersalah. Sebab apa? Mikir macam-macam. Adakah sebab aku ni tak bersungguh lagi? Kenapa mereka tidak memeluk Islam? Adakah kerana dakwah aku, cara kecak aku ni masih lagi belum cukup dapat menambah hati mereka? Macam-macam yang mari dalam fikiran para Nabi, termasuk Nabi kita SAW. Hingga benda tu menjadi satu keberatan kepada para Nabi, jadi satu perkara berat untuk mereka tanggung. Hinggalah Allah Ta'ala mari menenangkan mereka. Wala yahzunakal ladzina yusari'una fil kufr. Janganlah kamu merasa sedih wahai Muhammad terhadap orang kafir yang mana mereka ni lebih cepat menerima kekufuran. Allah Ta'ala sebut juga dalam ayat lain, wasbir wa ma sabruka illa billah. Wahai Muhammad, sabarlah dalam melaksanakan kerja dakwah. Sabar yang kamu buat tidak kerana lain, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tahzan alaihim. Jangan kamu bersedih kerana sikap mereka dalam menolak dakwah kamu. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Jangan pula kamu merasa berat, jangan pula kamu merasa sempit dada kerana konspirasi yang mereka lakukan terhadap kamu. Ni perkara biasa berlaku kepada para Nabi. Mereka berasa sedih. Apalagi Nabi Nuh AS. Bagaimana Nabi Nuh tidak merasa sedih? Yang menolak dakwah baginda adalah isteri baginda. Yang menolak dakwah baginda adalah anak baginda sendiri. Kalau orang lain menolak dakwah kita, kita sudah berasa sedih. Kita sudah berasa tak cukup lagi ke aku mengajar mereka, tak cukup lagi ke aku mendidik mereka. Sampai tahap mereka tak seterima agama, sampai tahap mereka tidak mahu menerima tauhid, sampai tahap mereka masih nak duduk dalam kekufuran. Macam-macam perkara mari dalam diri dia. Seorang ayah, kalau dia mendidik anak dia tapi tak berjaya, akhir berasa susah hati, bagi pelajaran, bagi belanja dan sebagainya, tiba-tiba anak dia tak jadi, akhir berasa sedih. Begitulah juga para Nabi. Mereka rasa apa salah yang telah mereka buat, sedangkan mereka telah berdakwah dengan cukup maksimal usaha dakwah mereka. Di mana silapnya? Di mana kekurangannya? Mereka rasa semua tu ditujukan kepada diri mereka. Hinggalah Allah Ta'ala menenangkan mereka. Hinggalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memujuk hati para Nabi supaya tidak bersedih dengan penolakan yang dilakukan oleh kaum baginda. Antara sebab Nabi Nuh AS bersedih lagi kerana dakwah yang Nabi Nuh buat cukup lama, tak boleh kita bayar ke 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Tapi yang berlaku gapo? Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, Nabi Nuh mengadu kepada Allah, inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Aku ni duk dakwah kaum aku siang dan malam. Bukan setakat siang aja, malam part time buat kerja dakwah. Bukan setakat waktu siang hari je, waktu biasa je kita buat kerja dakwah. Malam pun Nabi Nuh buat kerja dakwah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Bukan setakat tak bertambah, mereka kau lari pun daripada dakwah yang Nabi Nuh buat. Berasa sedih Nabi Nuh AS. Yang kedua, Nabi Nuh sedih sebab kerja dakwah yang Nabi Nuh buat ni tidak pernah dia minta upah kepada kaum baginda. Secara percuma saja kerja dakwah yang dia buat. Kita ni kalau benda percuma ni memang kita nak lah tak, biasanya. Kalau berbayar ni payah sikit kita nak terima. Tapi kalau percuma ni biasa orang lagu tu. Hak ni free Nabi Nuh AS bagi. Orang tak si lagi menerima dakwah Nabi Nuh. Padahal orang boleh tengok bagaimana jujurnya Nabi Nuh AS. Kalulah dia nak kepada harta, tentu setiap dakwah yang dia bagi, setiap kerja yang dia buat, dia akan minta upah daripada kaum baginda. Tapi tak. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa 'ala Allah in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Aku tak pernah pun minta upah kepada mereka, walaupun satu sen pun, terhadap kerja dakwah yang dia buat. Apa ni? In ajriya illa 'ala rabbil alamin. Sebab upah aku atau ganjaran yang aku dapat adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan ganjaran. Dalam keadaan dia tidak pernah mengharapkan habuan dunia, manusia masih lagi menolak kerja dakwah Nabi Nuh AS.
Dan antara sebab lain lagi Nabi Nuh berasa susah hati, berasa sedih sebab keberadaan kaum-kaum kafir ni. Mereka ni bukan setakat kafir, bukan setakat mereka sesat, mereka menyesatkan hamba-hamba yang lain. Kadang-kadang ada doh nak boleh terima dakwah Nabi Nuh, tiba-tiba kena pergi kecek ke kawan dia, jadi sesat balik. Kawan ni baru 50-50, baru nak boleh terima tauhid, tiba-tiba bila kena kecek terus menolak dakwah Nabi Nuh AS. Begitulah sifat manusia ni. Kadang-kadang manusia ni dia tengok kepada majoriti, dia ni tak tahu nak sokong mana, tengok majoriti kat mana, itulah dia ikut. Tu kadang-kadang sifat manusia. Sebab itulah Nabi Nuh doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, innaka intazarhum yudillu ibadak. Ya Allah, kalau mu biarkan puak-puak ni ya Allah, maka mereka akan sesatkan hamba-hamba-Mu yang lain, hak telah beriman dah atau hak nak beriman dah. Oleh kerana mereka terpengaruh dengan sama ada keluarga mereka ke, sama ada anak beranak mereka ke, menyebabkan mereka disesatkan oleh orang-orang yang telah menentang dakwah Nabi Nuh AS. Wala yalidu illa fajiran kafara. Dan hak lahir daripada zuriat mereka tu semua adalah orang-orang yang jahat dan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh berasa sedih sebab antaranya sebab ramai generasi-generasi yang lahir beratus-ratus tahun ke Nabi Nuh hidup. Kalau katakan setiap tahun tu orang beranak, tak ada seorang pun hasil zuriat yang dilahirkan tadi tu yang beriman kepada Nabi Nuh AS. Kira-kiranya lahir banyak generasi, banyak keturunan, kira-kiranya adalah seorang dua yang beriman, tapi semua yang lahir tu bahkan menjadi penentang pula kepada Nabi Nuh AS. Ini sangat-sangat menyebabkan Nabi Nuh AS bersusah hati dan menyebabkan baginda berasa sedih, hingga baginda minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemuncak kepada nak turunnya hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebelum nak berlakunya azab Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala telah berikan kepada Nabi Nuh AS satu kata-kata, satu petunjuk bahawa tidak akan ada dah yang beriman kepada Nabi Nuh AS selepas hari tersebut. Allah Ta'ala sebut wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Wahai Nuh, telah diwahyukan kepada Nabi Nuh AS bahawa tidak akan ada dah siapa-siapa pun yang akan beriman kecuali orang yang telah beriman sebelum tu. Menurut sebagai riwayat, hanya beberapa orang sahaja yang beriman dengan Nabi Nuh AS. Ini tidak dipericikan dalam hadis Nabi, Quran pun tak sebut berapa orang beriman. Cuma kalau kita tengok dalam kitab-kitab tafsir menyebutkan hanya beberapa orang saja anak Nabi Nuh yang beriman. Ada yang kata 2 orang saja anak Nabi Nuh yang beriman. Hal lain itu isteri-isteri dia, cucu-cucu Nabi Nuh AS, itu saja yang beriman. Ada pandangan yang kata tak lebih daripada 70 orang yang beriman kepada Nabi Nuh AS. Bayangkan bertahun-tahun, tiba-tiba tak lebih daripada 70 orang yang menjadi pengikut Nabi Nuh AS. Lalu Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Nuh AS, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladhina zalamu innahum mughraqun. Wahai Nuh, buatlah satu bahtera, satu kapal, bi'ayunina, dengan pengawasan kami, wa wahyina, dan juga dengan ilham dan wahyu daripada kami. Allah Ta'ala suruh Nabi Nuh buat kapal, dan kapal tersebut diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagaimana cara untuk buat kapal tersebut. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu, bolehlah kamu duk sebut kepada aku tentang orang zalim, sebab aku tak sampai tahu dah tentang orang zalim. Mereka ni telah diputuskan oleh Allah untuk dihapuskan. Innahum mughraqun, kerana mereka akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bolehlah Nabi Nuh, bolehlah Nuh bila start mu buat kapal, bercara kepada mereka, mutupu ke buat kapal. Sebagai ulama mengatakan beratus-ratus tahun Nabi Nuh ambil masa nak buat kapal tadi. Cuma tak ada dalil sahih. Kalau kita baca kitab-kitab tafsir lah start daripada kalau kita tafsir sebut start daripada Nabi Nuh tanah pokok tadi tu. Siapa lah nak tebal pokok, siapa pokok tu besar, siapa lah boleh dibuat kapal, beratus-ratus tahun ambil masa nak buat. Ada kata 300 tahun, ada kata 100 tahun, siapa nak buat.
Betul ke tak lagu tu? Wallahu alam. Waktu disebutkan oleh sebagian ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka. Bagaimana kapal Nabi Nuh AS buat? Bentuknya macam mana? Wallahu alam. Waktu juga tidak disebutkan secara terperinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan secara terperinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau kita tengok Bible, memang ada perincian tentang perkara ni. Kalau kita biasa tengok filem barat ada, bagaimana dia gambarkan kapal Nabi Nuh AS. Kalau dia gambar tu sebagaimana dalam Bible. Kapal Nabi Nuh ada 3 tingkat. Setiap tingkat tu 10 hasta. Jadi tingginya kapal Nabi Nuh AS adalah 30 hasta. Tinggi kapal Nabi Nuh AS. Panjang tu berapa? Semua tu tidak ada disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang sahih. Ini semua disebutkan dalam Bible. Memang gitulah kalau kita tengok. Kalau proses cerita Nuh, kalau siapa pernah tengok kapal yang dia buat tu sebagaimana disebutkan dalam Bible, gitulah dia disebutkan. Gitu kah hakikat kapal Nabi Nuh? Betul lagu tu kah? Wallahu alam. Tak ada siapa pun tahu. Daripada kayu gapo dibuat kapal Nabi Nuh? Tak ada siapa pun tahu dia buat daripada kayu gapo. Kayu jati kah? Orang dulu kita percaya tak kapal Nabi Nuh dia pun buat daripada kayu kokar. Pakat gomo tu kat beli kayu kokar. Macam-macam pula kelebihan kayu kokar. Sebab apa? Kepercayaan tadi lah. Nabi Nuh buat kapal dia daripada kayu kokar. Tokak Nabi Sulaiman daripada kayu kokar. Macam-macam. Tokak Nabi Musa daripada kayu kokar. Semata-mata nak jual barang tu supaya laku. Tidak disebutkan dalam hadis, dalam mana-mana kitab secara sahih daripada Nabi kau atau ayat Al-Quran kau daripada pokok gapo dibuat kapal Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS, oleh kerana tempoh yang lama Nabi Nuh AS nak buat kapal tadi, lalu beberapa kapal yang melintasi kawasan Nabi Nuh AS, tempat Nabi Nuh buat kapal, seperti mana mereka sebelum ni menolak dakwah Nabi. Bila Nabi Nuh AS buat kapal, lagilah menambahkan kepada mereka hujah mereka bahawa Nabi Nuh AS seorang yang gila. Sebelum ni dia ada Nabi Nuh innahu majnun. Bahkan isteri Nabi Nuh kata Nabi Nuh ni gila. Sebab duk kecek benda-benda yang duk kecek dia mari daripada Tuhan, malaikat mari kepada dia, benda-benda tak boleh nak nampak. Mereka kata tu adalah halusinasi dia. Macam mana Nuh boleh mari, boleh apa ni, boleh mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana Nuh boleh dakwah malaikat mari pula bertemu dengan dia, bawa wahyu kepada dia? Mereka kata Nuh sedang berhalusinasi, Nuh sedang gila. Kita pun lagu tu, kalau orang lagu kecek benda-benda lagu tu, orang dakwah dia boleh pergi bulan ke, orang dakwah dia Isra' Mi'raj ke, kita kata dia gila lah. Sebab apa? Halusinasi. Jadi gitulah Nuh, mereka kata kepada Nabi Nuh AS. Tiba-tiba mereka tengok Nabi Nuh nak buat kapal pula di tengah-tengah padang pasir, di tengah-tengah tempat yang tidak ada air. Lagilah menguatkan hujah mereka bahawa Nuh ni seorang yang gila. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu. Sedang Nabi Nuh duk buat kapal, tengah-tengah Nabi Nuh duk buat kapal, setiap kali pemimpin-pemimpin golongan kapal yang lalu sakhiru minhu, maka mereka kejek Nabi Nuh AS. Nuh dulu duk ngaku jadi Nabi, dan ni kerja buat kapal pula, dan ni kerja jadi tukar kayu pula. Macam-macam ajakan mereka terhadap Nabi Nuh AS. Nabi Nuh kata, qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Hari ni bolehlah mu duk nyanyi kepada kami. Hari ni bolehlah kamu duk ejek kami. Bila sampai satu masa, kami pula akan ejek kamu seperti mana kamu ejek kami pada hari ni. Seperti mana kamu duk nyanyi pada kami hari ni, kami juga akan melakukan perkara yang sama kepada kamu. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Kamu akan tahu siapakah yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakan, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Seperti mana telah kita sebutkan sebelum ni, banyak ayat-ayat Al-Quran, bila nak banyak ayat Al-Quran mereka menyebutkan al-malak, tentang satu golongan yang mereka ni ada kuasa, golongan yang mereka ni ada jawatan. Dalam kalangan masyarakat mereka, malak ni golongan yang ada jawatan, mereka golongan yang ada kekuasaan. Mereka ni orang terhormat dari kalangan kaum mereka, menyebabkan kalau mereka menentang para nabi, orang bawah mereka juga menentang para nabi. Bila Nabi Nuh AS buat kapal, maka Allah Subhanahu Wa Taala bawakan tanda-tanda akan berlakunya banjir yang besar, akan berlakunya datangnya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quranul Karim, hatta idza jaa amruna wa farat tanur qul nahmil fiha min kulli zawjayn isnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawl wa man wa ma amana ma'ahu illa qalil. Hatta idza jaa amruna, bila sudah nak mari dah azab kami atau ketentuan yang telah kami tetapkan kepada golongan kafir, wa farat tanur, at-tanur pun mengeluarkan air. At-tanur ni ulama berbeza pandangan, apa dia maksud at-tanur. Ibn Abbas mengatakan tanur ni tanah, permukaan tanah, permukaan tanah lapar yang tak ada air pun, tiba-tiba keluar air, wafarat, keluar air yang memancuk. Supaya air apa ni, air pancuk lah keluar. Biasa mata air ni dia tidak kuat, dia tidaklah keluar dengan cara yang memancuk kuat. Biasa mata air ni kita boleh tengok dia keluar gitu je. Tiba-tiba bila nak mari azab Allah, tanah yang tadi itu tak ada air, tanah yang tadi itu kering, tiba-tiba mengeluarkan air, yang mana air tersebut mengeluar dengan cara terpancuk dengan sangat-sangat kuat. Lalu qul nahmil fiha min kulli zawjayn isnain, lalu kami katakan kepada Nuh, bawalah ke dalam kapal tersebut setiap berpasang-pasangnya, setiap benda, setiap binatang ko secara berpasangnya, kecuali orang lah, orang yang beriman kepada Nabi Nuh, maka dia boleh naik di atas kapal. Binatang-binatang dibawa secara berpasangnya. Wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul, dan akan dibinasakan mereka-mereka yang telah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man aman, kecuali orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, yang beriman dengan Nabi Nuh AS hanyalah sedikit saja. Ada beberapa pandangan ulama, dua pandangan ulama dua golongan yang beriman kepada Nabi Nuh AS. Ada yang kata yang beriman kepada Nabi Nuh ni semua anak beranak Nabi Nuh AS belaka. Hak selain daripada anak beranak Nabi Nuh, tak ada pun yang beriman dengan Nabi Nuh. Sebab itulah mereka kata semua keturunan-keturunan yang ada pada hari ini semua mari daripada Nabi Nuh AS. Sebab tu Nabi Nuh ni dianggap sebagai Adam Junior, Adam Junior, atau Nabi Nuh dianggap sebagai bapa kedua. Adam ni bapa pertama, daripada Adam lah mari semua manusia. Nuh ni dianggap sebagai bapa yang kedua, sebab daripada dia lah, daripada zuriat dia lah marinya seluruh manusia yang ada pada muka bumi pada hari ini. Ada juga sebagai ulama kata ada dua golongan yang berada di atas kapal Nabi Nuh. Yang pertama zuriat Nabi Nuh, anak dia, isteri kepada anak-anak dia. Yang kedua yang mengatakan yang bersama Nabi Nuh juga adalah selain daripada keluarga Nabi Nuh, orang yang beriman kepada Nabi Nuh AS. Kalau kita kata orang beriman kepada Nabi Nuh yang dia bukan pada keluarga Nabi Nuh, naik juga, bermaksud kau ada pada hari ini juga boleh jadi tidak termasuk dalam kalangan keluarga Nabi Nuh AS. Cuma kaedahnya siapa-siapa yang beriman dengan Nabi Nuh, maka dia dianggap sebagai keluarga Nabi Nuh AS. Gitu kaedah dia. Kalaulah orang tu anak Nabi Nuh sendiri pun, kalau dah dia tidak beriman dengan Nabi Nuh, dia bukan daripada kalangan ahli keluarga Nabi Nuh. Seperti mana Allah Ta'ala sebut lepas ni tentang cerita anak Nabi Nuh AS, bagaimana berlaku kepada dia. Dia tak terima Nabi Nuh AS, tak
timur ajakan Nabi Nuh supaya naik atas kapal. Lalu Allah Ta'ala kata, innahu laysa min ahlik, dia tu bukan daripada keluarga kamu. Sedangkan anak Nabi Nuh tu mari daripada zurat Nabi Nuh. Tapi kalau tidak beriman, maka dinafikan dia daripada keluarga Nabi Nuh AS. Sebab itulah ahli kok, kalau kita baca tak, Ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Apa maksud Ali Muhammad tadi tu? Ali Imran kita baca Ali. Apa dia maksud Ali? Bukan Ali. Ali. Sebagai ulama mengatakan, kalau disebut Ali Muhammad tanpa disebutkan selepas tu tak ada sebutkan hak lain, sebut Ali Muhammad je, dia merakumi keluarga Nabi Muhammad, dia merakumi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat keluarga Nabi je, pengikut Nabi pun. Kecuali kalau disebut ya Allah lepas kalau selawat kepada Nabi Muhammad, kepada Ali Muhammad dan pengikut-pengikut Nabi Muhammad, Ali situ barulah bermasuk keluarga. Tapi kalau tak disebut pengikut selepas tu, Ali Muhammad tu sudah termasuk dalam kalangan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pengikut, walaupun bukan daripada keturunan Nabi, tapi disebut sebagai Ali juga, keluarga lah. Begitulah juga kepada Nabi Nuh AS. Bagi sebagai ulama yang menerima, ada lagi orang yang bukan daripada keluarga Nabi Nuh yang naik kapal bersama Nabi Nuh, maka walaupun mereka tidak ada kaitan darah daging dengan Nabi Nuh AS, dari sudut kaum kerabat, mereka juga termasuk dalam kalangan keluarga Nabi Nuh AS. Dan kita tahu Al-Quran menceritakan kepada kita dua orang daripada keluarga Nabi Nuh yang tidak ikut sama bersama Nabi Nuh. Yang pertama, isteri kepada Nabi Nuh. Yang kedua adalah anak lelaki kepada Nabi Nuh AS. Apa dia nama isteri Nabi Nuh? Allah SWT tidak ceritakan kepada kita. Macam-macam lah kalau kita tengok tafsir, kalau kita tengok riwayat-riwayat, cuma tidak semua kita tafsir sebut. Disebut nama Waqilah lah, disebut nama Wa'ilah lah, macam-macam disebutkan nama isteri Nabi Nuh AS. Secara riwayat sahih tidak ada secara tepat disebutkan nama Nabi Nuh AS. Quran menceritakan isteri Nabi Nuh tidak naik kapal bersama Nabi Nuh. Tapi kalau kita baca Bible, tak. Sebab tu siapa-siapa tengok cerita Nuh tak? Tak tahulah pernah tengok ke tak? Isteri Nabi Nuh ada sekali dengan dia atas kapal, naik sekali dengan dia. Sebab dalam Bible, isteri Nuh ni ada sekali dengan dia. Kalau kita boleh tengok dalam Book of Genesis pada chapter 7 pada ayat ke-13, memang disebut isteri Nabi Nuh naik bersama Nabi Nuh AS. Lepas tu dalam tempat lain Book of Genesis juga pada chapter ke-8 pada ayat ke-18 disebutkan Nabi Nuh dan isteri dia turun daripada kapal setelah kapal tu berlabuh. Ni di riwayat Bible, anak Nabi Nuh tidak kafir. Riwayat Bible, isteri Nabi Nuh tidak kafir. Bahkan mereka turun bersama Nabi Nuh di atas kapal. 3 orang anak Nabi Nuh berada di atas kapal berdasarkan riwayat Bible tadi. Siapa dia anak Nabi Nuh? Sam. Seorang lagi Ham. Seorang lagi Yafuth. Ni 3 orang anak Nabi Nuh yang dikatakan daripada 3 orang ni lah keluarnya bangsa-bangsa manusia ni. Orang ni keluar daripada bangsa Arab, orang ni keluar daripada Eropah dan sebagainya, daripada 3 golongan tersebut. Hal tu semua riwayat Bible. Cuma sebagai kitab tafsir kita juga ada menyebutkan sebagaimana yang disebutkan dalam Bible tersebut. Allah Ta'ala sebut dalam surat Tahrim pada ayat ke-10, Allah Ta'ala buat mari cerita kepada kita tentang perumpamaan 2 orang wanita. Allah Ta'ala buat mari cerita kepada kita tentang 2 orang wanita yang mana kedua-dua suami dia adalah orang soleh. Tiba-tiba mereka tidak menjadi wanita yang soleh. Daraballahu mathalan lillazina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihin fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Daraballahu mathalan, Allah Ta'ala buat perumpamaan. Allah Ta'ala buat mari kepada kita contoh, buat mari kepada kita cerita lillazina kafaru, tetap orang kafir
imra'ata Nuhin, cerita tentang isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut alaihissalam. Kanata tahta abdaini, mereka berdua ni isteri kepada dua orang hamba yang soleh, dua orang hamba Allah Ta'ala yang soleh, tapi mereka mengkhianati suami mereka. Nuh, isteri Nuh khianat kepada Nabi Nuh, isteri Lut mengkhianat kepada Nabi Lut alaihissalam. Adakah ada isteri-isteri Nabi lain yang mengkhianati Nabi? Tidak ada disebutkan oleh Al-Quran maupun Sunnah kecuali dua orang ni dah. Jadi bila tidak disebutkan, maka tak boleh kita nak kata ada isteri-isteri Nabi yang lain ni juga hak khianat terhadap suami mereka, kecuali dua orang tersebut saja. Ayat Quran ni lah golongan Syiah jadi dalil isteri Nabi ni juga boleh jadi jahat, dia kata. Sebab apa? Isteri Nabi Nuh pun boleh jadi jahat, isteri Nabi Lut pun boleh jadi jahat. Lepas tu apa isteri Nabi kita tak boleh jadi jahat kan? Sebab tu dia kata Aisyah jahat. Dia kata Aisyah bunuh Nabi. Seperti mana isteri Nabi Nuh khianat kepada suami dia, isteri Nabi Lut khianat kepada suami dia, Aisyah pun khianat kepada Rasulullah, Hafsah pun khianat kepada Rasulullah. Dia ada dalil seperti mana ayat tadi. Sedangkan Allah Ta'ala bawa dua cerita tu je. Kenapa kita nak umumkan semuanya? Sedangkan isteri-isteri Nabi lain semua telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan Nabi sendiri membersihkan nama mereka. Nabi sendiri memuji mereka. Inilah kadang-kadang hidayah ni dia tidak bergantung kepada, hidayah ni memanglah dia ada kaitan dengan orang sekeliling kita, tapi bukanlah satu kelaziman bila orang sekeliling kita baik, kita terus jadi baik. Nabi Nuh tak ada lah Nabi, dia seorang Nabi, seorang yang gigih dan berdakwah, tiba-tiba isteri dia tidak beriman kepada dia. Sepatutnya isteri dia ni, dialah orang yang paling kuat dakwah. Nabi Nuh AS, dia, isteri dia ni lah yang di bawah jagaan dia. Orang lain dia pergi dakwah ni sebentar je jumpa orang ni, jumpa orang ni, tapi isteri dia ni 24 jam dia bersama isteri dia kalau di rumah bersama dengan anak-anak dia. Tapi nak bagi tahu kepada kita, hidayah ni milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak bagi tahu kepada kita supaya manusia ni tahu bahawa para nabi juga ada kelemahan. Para nabi juga ada tapi kelemahan tidaklah sampai tak menghina mereka, tidak sampai tak merendahkan martabat mereka. Nak menyatakan kelemahan sebagai seorang manusia biasa. Iman bukan berada pada tangan para nabi. Kalaulah iman berada pada tangan para nabi, tentu isteri mereka, tentu anak mereka menjadi orang yang paling soleh, tentu menjadi orang paling beriman berbanding orang lain. Kalaulah iman hidayah berada di tangan para nabi, tentulah Abu Talib beriman dengan Nabi SAW. Tapi tidak berlaku lagu tu. Abu Talib pun saudara paling Nabi sayang, tapi tidak beriman dengan Nabi SAW. Nabi Nuh, cerita Nabi Nuh ni dia ada 3 peringkat. Pertama, daripada kelahiran sapalah jadi Nabi. Hal ni Quran tak cerita, hal ni hadis Nabi SAW tak cerita bagaimana Nabi Nuh dia boleh jadi Nabi, bagaimana pelantikan Nabi Nuh, bagaimana Nabi Nuh dilahirkan. Peringkat kedua, Nabi Nuh jadi seorang Nabi hinggalah dia naik atas kapal, hinggalah kapal berlabuh. Hal ni ada dalam Quran, hal ni ada dalam hadis Nabi SAW. Peringkat ketiga, start daripada kapal berlabuh hinggalah kewafatan Nabi Nuh AS. Hal ni juga tidak ada disebutkan oleh Allah SWT dalam mana-mana ayat Quran. Tidak ada disebutkan secara perinci oleh Rasulullah SAW macam mana tentang kisah yang berlaku selepas tu. Cuma adalah sebagai hadis-hadis yang ada ulama terima dan ada ulama tidak terima, kecuali kisah yang berlaku di akhirat. Waktu ada cerita tentang Nabi Nuh AS dan kaum baginda, bagaimana Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Nuh. Kita akan tengok bagaimana Allah Ta'ala tanya Nabi Nuh, hal balaghta, mu telah sampai ke dakwah kepada kaum kamu. Kaum Nabi Nuh menafikan bahawa Nabi Nuh menyampaikan dakwah kepada mereka. Bila Nabi Nuh AS telah buat kapal dan telah siap kapal tersebut, lalu dibawa semua binatang-binatang secara berpasangan, dibawa berada di atas kapal tersebut. Ulama berbeza pandangnya.
banjir yang berlaku ni, adakah dia meliputi seluruh dunia, atau banjir ni hanya berlaku kepada kawasan Nabi Nuh AS saja? Ada dua pandangan ulama. Majoriti para ulama, majoriti para ahli tafsir mengatakan banjir ni meliputi semua, seluruh dunia ni, bukan setakat kawasan Nabi Nuh AS saja. Antara mereka sebutlah sebab berdasarkan riwayat-riwayat, Allah Ta'ala sebut tak ada dah di atas muka bumi orang kecuali yang ada di atas kapal Nabi Nuh AS. Yang kedua, Syekh Zaghlul An-Najjar. Syekh Zaghlul An-Najjar ni seorang ulama di Yaman. Dia ni banyak buat kajian ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Dia buat kajian berdasarkan ilmu-ilmu moden. Tak kira lah ilmu arkeologi ke, ilmu astronomi ke. Dia cuba kaitkan Quran, cuba kaitkan hadis dengan ilmu-ilmu moden. Jadi dia kata banyak ahli-ahli arkeologi ni, bila dia buat kajian di gunung-gunung, banyak mereka jumpa fosil-fosil hidup laut tiba-tiba berada di atas gunung. Fosil-fosil, apa kita panggil, tulang-tulang atau tapak-tapak atau bekas-bekas hidupan dulu ni, mereka kata boleh ditemui di gunung-gunung. Sedangkan haiwan tersebut hidup di laut. Macam mana boleh duduk pas gunung? Siapa pergi bawa dia? Sebab itulah mereka kata ni menjadi bukti bahawa banjir ketika tu meliputi seluruh dunia, bahkan segala gunung gana telah tergelai ketika waktu tersebut. Itu antara bukti yang mereka sebutkan. Ada juga sebagian ulama kata tak, kita tak boleh nak kata benda tu berlaku seluruh dunia. Saya ingat saya, Dr. Zakir Naik juga antara yang berpandangan banjir tersebut tidak menyeluruh. Banjir tersebut hanyalah berlaku kepada kawasan Nabi Nuh AS saja. Cuma pandangan ini adalah pandangan minoriti. Pandangan majoriti berlaku di seluruh dunia banjir tersebut. Wallahu alam, hak mana pandangan lebih kuat, sama ada pandangan yang mengatakan seluruh dunia atau pandangan yang mengatakan sebahagian saja tempat yang diduduki oleh Nabi Nuh AS. Wallahu alam. Semua ulama boleh bawa bukti kebenaran dia, hanya Allah Ta'ala dia tahu mana. Ada bagi orang yang kata benda tu tidak berlaku seluruh dunia, mereka kata sebab apa? Sebab ada lagi artifak-artifak atau peninggalan-peninggalan umat sebelum zaman Nabi Nuh AS lagi masih ada lagi tidak rosak. Kalaulah banjir besar setahun tu habis rosak, binasa berlaku dah. Tapi kenapa masih ada lagi? Sebab mereka kata sebab banjir tersebut hanya berlaku di kawasan tertentu saja, tidak meliputi seluruh. Ni antara dalil yang Dr. Zakir Naik sebut. Dan antara dalil lagi dia ulama kata sebab Nabi Nuh ni dia Nabi kepada kaum dia je. Bila Nabi kepada kaum dia, Allah Ta'ala tidak akan azab kecuali kepada kaum Nabi Nuh lah. Sebab kaum Nabi Nuh dah tolak. Kaum lain tak ada cerita tolak kau atau diterima dakwah Nabi mereka. Bapa kaum Nabi Nuh menetap, tiba-tiba kaum lain pun kena juga. Adakah tu satu keadilan? Mereka tak sedangkan mereka tidak diceritakan tentang Nabi yang mari kepada mereka, mereka terima kepada Nabi tersebut. Jadi kalaulah seluruh dunia yang ditergelarkan, yang dihapuskan, bermaksud kaum-kaum lain yang tidak ada kaitan dengan kaum Nabi Nuh AS, mereka juga mati. Itu pandangan yang mengatakan berlaku di sebahagian tempat saja. Cuma kalau kita tengok majoriti para ulama, mereka mengatakan di seluruh dunia berlaku banjir tersebut. Lalu bila Allah Subhanahu Wa Taala nak turunkan banjir tersebut, Allah Ta'ala sebut fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit hingga menyebabkan turunnya air hujan yang mencurah-curah. Wa fajjarnal arda uyunan, kami terbitkan daripada bumi mata-mata air hingga bertemulah air tersebut di atas perintah kami yang telah ditentukan. Air langit bertemu dengan air di muka bumi. Wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur.
Dan kami bawa Nuh beserta pengikut-pengikut Nuh di atas kapal yang dibawa daripada alwah, papai-papai yang berkeping, wadusur, dan juga daripada paku-paku. Bila telah berlaku banjir, Nabi Nuh AS naik di atas kapal baginda. Faidha istawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Bila Allah Ta'ala kata, wahai Nuh, bila kamu telah naik, kamu dan orang mengikuti kamu telah naik di atas kapal, maka sebutkanlah, ucapkanlah, alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami daripada kaum yang zalim. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Dan wahai Nuh, kamu bacalah atau kamu doalah, ya Allah, turunkanlah kami di tempat yang kamu berkati, dan kamulah sebaik-baik Tuhan yang menentukan tempat untuk kami turun. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nabi Nuh kata kepada kaum dia, irkabu, naiklah ke atas kapal tersebut, bismillahi majriha wa mursaha, dengan nama Allah yang menjalan ke kapal tersebut, dan dengan nama Allah yang melabuhkan kapal tersebut. Sesungguhnya Tuhan aku adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha Ar-Rahim, maha pengasih. Bila Nabi Nuh AS berada di atas kapal tersebut, panjanglah kali cerita tentang doa tadi. Doa naik kapal, doa naik kenderaan. Wahya tajri bihim fi maujin kal jibali wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Bila dalam keadaan banjir tersebut, wahya tajri bihim fi maujin kal jibal, kapal tersebut pun berjalan, berlayar di antara ombak-ombak yang seperti gunung gane. Ombak ketika tu, wa nada Nuh, lalu Nuh pun panggil anak dia. Wa kana fi ma'zilin, ketika itu anak Nabi Nuh ni berada di satu tempat yang berasing daripada tempat orang lain. Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, naiklah bersama kami, wala takum min ma'al kafirin, janganlah kamu termasuk dalam kalangan orang kafir. Kenapa Nabi Nuh AS ajak anak dia naik atas kapal? Sedangkan Allah Ta'ala lagi dah Nabi Nuh sebelum ni, wala tukhatibni fil ladzina zalamu, jangan kamu berbicara dengan aku wahai Nuh tentang orang zalim. Allah Ta'ala lari Nabi Nuh kecek, atau sama ada nak minta Allah Ta'ala bagi hidayah, atau sama ada nak minta Allah Ta'ala bagi pertolongan kepada orang zalim. Tiba-tiba sini Nabi Nuh AS nak selamatkan anak dia, supaya anak dia naik di atas kapal bersama dia. Kenapa boleh berlaku lagu tu? Adakah Nabi Nuh lawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Ta'ala kata dah, jangan duk cara dah kepada orang kafir. Tiba-tiba Nabi Nuh cara lagi kepada anak dia, sedangkan anak dia kafir waktu ni. Ada beberapa pandangan ulama. Yang pertama, pandangan ulama kata Nabi Nuh tak ada niat pun nak melawan perintah Allah. Ni sebagai kerana seorang ayah, automatik benda tu akan keluar. Seorang ayah kadang-kadang dia akan buat satu benda yang dia sendiri tak boleh nak fikir. Contohlah dok, rumah terbakar. Seorang ayah ni keluar, rumah terbakar, dia tengok anak dia ada dalam rumah. Dia tak fikir dah api tu panas kau, dia tak fikir mati dah, dia akan masuk nak selamatkan anak dia. Dia tengok anak dia lemah, dia tak reti benar, dia tak fikir dah kalau dia terjun ni dia akan mati sama kau, dia akan automatik benda tersebut akan, oleh kerana dia ni seorang ayah, dia akan cuba nak menyelamatkan anak dia tanpa dia berfikir panjang. Gitulah juga Nabi Nuh ketika ni, dia tak fikir dah tak teringat dah larangan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ni. Kalau dia fikirlah ni anak dia. Itu sekarang. Yang kedua, pandangan ulama yang kata bukan Nabi Nuh lawan perintah Allah. Sini ni Nabi Nuh AS ingat anak dia beriman dah. Sebab apa? Dia kata wa kana fi ma'zilin, anak dia tidak anak dia duduk kawasan berasingan dengan orang kafir. Jadi Nabi Nuh ingat bila tak duduk bersama kafir, anak dia beriman dah lah. Jadi sebab tu dia suruh anak dia naik bersama dia. Jadi sedangkan anak dia masih lagi belum beriman. Hak tu anggapan Nabi Nuh AS. Nabi Nuh bukan nak lawan perintah Allah. Allah Ta'ala kata jangan ambil tahu berkenaan orang kafir. Bagi Nabi Nuh, anak dia setelah tak kafir dah, sebab tidak bersama dengan orang kafir.
Jadi bila selepas tu anak dia jawab, maka barulah dia tahu bahawa anak dia masih lagi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang kedua. Yang ketiga, sebagai ulama mengatakan bahawa Nabi Nuh ajak anak dia tadi tu oleh kerana sebagai pengharapan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Taala masih lagi memberikan ruang kepada anak dia untuk beriman kepada Allah. Lalu anak dia jawab, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tak apa, aku akan selamatkan diri aku pergi ke mana-mana bukit, yang mana bukit tersebut akan menyelamatkan aku daripada air banjir tersebut. Qala la asimal yawma min amrillah. Nabi Nuh kata, hari ni tak ada dah yang dapat menyelamatkan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala illa man rahim, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Anak Nabi Nuh AS, dia fikir material yang ada di sekeliling dia dapat menyelamatkan dia daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Gitulah manusia hidup ni. Kadang-kadang kita fikir ada benda lain yang boleh menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ni di dunia ni tak ada dah. Bila azab Allah Subhanahu Wa Taala turun di dunia ni pun, bila turun azab Allah, tak ada dah yang dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula di akhirat? Walaupun di dunia ni, akhirat yang tak ada dah. Kalau kita cari tempat berlindung, dunia ni ada lagi tempat berlindung. Kalau banjir tak ada lagi bukit, ada lagi tempat tinggi. Tu setara tu pun tidak ada yang dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau di akhirat. Sebab itulah kadang-kadang satu benda yang kita rasa itulah benda yang akan dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat, boleh jadi benda tu yang akan menenggelamkan kita ke dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh dia apa dia? Kita rasa kita ada anak, kita rasa anak kita yang akan menolong kita di hari akhirat. Tiba-tiba tak jadi lagu tu di akhirat. Anak kita pula erik kita, tarik kita ke dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah tu. Kita harapkan anak kita ni beriman, kita harapkan anak kita ni jadi anak yang soleh, kita harapkan dia lah yang dapat tolong kita di hari akhirat. Tiba-tiba berlaku sebaliknya, dia pula menjerumuskan kita ke dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Lalu bila habis, sebelum sempat anak Nabi Nuh jawab gapo yang diutarakan oleh Nabi Nuh AS tadi, lalu marilah ombak yang menghalangi mereka berdua, hinggalah anak Nabi Nuh tergelar ke dalam ombak tersebut. Ni sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok riwayat Bible memang berbeza. Tak ada sebut tentang anak Nabi Nuh kufur ni, tak ada sebut tentang isteri Nabi Nuh AS kufur. Lalu bila Nabi Nuh AS sesal dengan anak dia, berapa lama Nabi Nuh AS duduk atas kapal? Proses tersebut, ni tidak ada satu pun riwayat sahih daripada Nabi SAW. Cuma kalau kita tengok dari riwayat tafsir, ulama-ulama tafsir lah, seperti Ikrimah Maula Ibn Abbas. Ikrimah ni anak murid kepada Ibn Abbas, seorang ulama tafsir yang besar. Dia kata Nabi Nuh AS start naik kapal pada 10 Rejab. Pandangnya dia lah ni, pada 10 Rejab. Dan Nabi Nuh AS turun daripada kapal, berlabuh di Bukit Judi pada 10 Muharram. Hari Ashura ada 10 Muharram tak? 10 Muharram. Jadi berapa tu? Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Kirakan tu berapa tu? Nebula. Nebula. Lama ni nebula dak atas kapal ni. Nak boleh kau surut, nak boleh kau tak surut lagi tu. Bila dia berlabuh tu barulah on the way nak surut. Memakai masa selama nebula duduk di atas kapal. Wasura. Bila berlabuh tu. Setelah hari Ashura tu berlabuh tu. Macam-macam lah cerita. Kalau kita cari tentang cerita kapal Nabi Nuh AS Israiliyah ni, ada kata kapal Nabi Nuh ni tawaf di Baitullahil Haram, pergi tawaf di Kaabah. Macam-macam lah. Wasura tu Saha,
cerita apa ni, air buta, kapal lepas Najih atas kapal Nabi Nuh AS, betul tak? Sapalah lepas Najih, hinggalah satu masa air buta jalan atas kapal Nabi Nuh, tiba-tiba jatuh kena Najih tadi, celik mata dia, sia buta dia, maka ramai pakat dia ambil pula Najih tadi. Tu semua tak ada cerita yang sahih. Semua tu adalah riwayat Israiliyat. Kadang-kadang benda tu tak ada pun dalam kitab, cerita saja. Lalu bila Nabi Nuh AS nebula, kalau kita ikut riwayat Ikrimah, ada sebagai ulama kata tak sampai nebula, kurang sikit daripada nebula. Lalu berlabuhlah kapal Nabi Nuh AS di Bukit Judi. Allah Ta'ala sebut waqilah, sebelum tu Allah Ta'ala sebut dulu berkenaan perintah Allah Ta'ala kepada bumi, kepada langit supaya telah balik air. Langit bawah waktu air, bumi telah balik air tadi. Lalu wastawat alal judi, berlabuhlah kapal Nabi Nuh di Bukit Judi. Mana Bukit Judi? Wallahu alam. Ada sebagai ulama mengatakan di Mosul, di Iraq, tempat di Iraq, Bukit Judi. Ada juga sebagai ulama mengatakan ni di antara sepadan Turki dengan Soviet. Macam-macam lah pandangan. Orang kafir dalam bab ni bersungguh dia cari kapal Nabi Nuh AS, bersungguh dia bina kapal Nabi Nuh AS. Bahkan kita boleh tengok orang pelikat mereka buat. Banyak orang pelikat kapal Nabi Nuh yang mereka buat memang menggambarkan besar setara tu lah. Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh AS dia buat. Kalau kita boleh tengok gambar tu, satu kapal yang besar, kapal daripada kayu dia buat, replika kapal Nabi Nuh AS. Bahkan dia bersungguh dia cari. Seingat saya, wallahu alam, saya tengok dalam video tu, tak tahulah betul ke tu kapal Nabi Nuh AS di kawasan dipergunakan di Turki. Memang dia jumpa kapal yang didakwa sebagai kapal Nabi Nuh AS. Jumpa lah seperti mana kapal-kapal yang diceritakan dalam Bible tadi. Kalau tengok sudut bentuk-bentuk dia lah, lebih kurang lagu tu lah. Yang mereka kata, mereka dakwa mereka jumpa, mereka sungguh cari kapal Nabi Nuh, nak tahu kapal Nabi Nuh duduk mana. Mereka bersungguh mencipta replika kapal Nabi Nuh AS. Sedangkan mereka tak bersungguh pun nak tahu apa Nabi Nuh buat kapal. Apa Nabi Nuh buat kapal? Sebab nak lari daripada azab Allah yang diturunkan kepada orang kafir. Mereka pergi cari kapal Nabi Nuh. Mereka tak sedar kapal Nabi Nuh tu berlaku, kapal Nabi Nuh tu terhasil kerana kekufuran kaum baginda. Sepatutnya mereka dulu lagi beriman kepada Allah sebelum mereka nak cari kapal Nabi Nuh. Sebab mereka tahu Nabi Nuh buat kapal tu kerana orang tolak dakwah dia, kerana orang menentang dakwah Nabi Nuh, kerana syirik. Tiba-tiba mereka boleh duduk dengan senilai dari syirik, tapi bab kapal Nabi Nuh bersungguh mereka cari. Ni salah faham. Kita pun banyak lagu tu tak, salah faham kita ni. Kalau sunnah Nabi tak apa nak ikut, tapi peninggalan Nabi sungguh kita cari. Kadang-kadang tak tahu betul main mana pun tak tahu. Ada satu kitab Al-Athar An-Nabawiyah, peninggalan Nabi SAW, ditulis oleh Muhammad Bashar. Dia membicarakan berkenaan segala peninggalan yang dikatakan tu pedang Nabi ke, tu rambut Nabi SAW ke, tu sebagai baju Nabi SAW ke. Dia bicara sebenarnya kalau kita tengok satu persatu, bolehlah kalau kita nak kata mungkinlah tu rambut Nabi, tapi satu persatu kita nak kata secara pasti tu baju Nabi, tu rambut Nabi, tu selipan Nabi, tak ada satu periwayat yang sahih, tak ada satu periwayat yang kuat. Kita boleh dakwa secara pasti lagu tu, tapi waktu lah kita gomo peninggalan Nabi secara pasti ni, tak gomo pula kita gapa dia secara pasti. Ada sahih lah, sunnah-sunnah Nabi lah, waktu memang pasti betul mari daripada Nabi SAW, tapi tak gomo pula kita. Kau ni siapa tangguh bayar duk nak masuk tempat tu, nak pergi ke nak tengok barang-barang Nabi, replika, bukan hak sungguh pun, replika je pun sungguh nak kita tengok, sanggup bayar berhabis. Ni masalah kita tak tahu keutamaan.
Kita tak tahu hak mana sepatutnya kita dahulu ke. Seperti mana juga kafir tadi, dia tak tahu hak mana sepatut dia utama. Sepatut dia utamakan berimej lah. Sebab kapal Nabi Nuh tu, hak duduk atas kapal Nabi Nuh tu berimej. Nabi Nuh sendiri berimej kepada Allah. Tiba-tiba bersungguh cari kapal Nabi Nuh, dia tak berimej pun. Buat gapo mencari je. Sebab semata-mata sejarah itu saja. Sedangkan daripada sejarah itulah mereka boleh belajar macam mana dihancurkan orang kafir, macam mana orang kafir ni diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatut bila mereka belajar lagu tu, mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai situ tentang cerita Nabi Nuh AS yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara ringkas. Kita berhenti setakat tu dulu. Wallahu a'lam. Surah agama. Kita nak kata benda tu surah agama, kena ada bukti. Surah ni tak ada masalah nak buat. Kait dengan agama tu jadi masalah. Kait dengan agama tu jadi satu masalah. Yalah, benda ni kalau kita nak bincang panjang lah tak. Sebab dia ada kepercayaan di sebalik tu. Kepercayaan Nabi Nuh AS buat. Apa Nabi tak buatnya? Nabi pun tahu kisah Nabi Nuh AS ni. Nabi pun tahu kisah Ashura. Tapi apa Nabi Nuh dengan para sahabat tak buat surah? Tak ada. Kalau kita cari satu hadis Nabi hari Ashura ni, hari Ashura ni Nabi buat surah, tak ada. Cuma kalau nak buat tak jadi masalah. Itu sebagai makanan, seperti mana kita masak nasi goreng tak jadi satu dosa, begitulah juga buat benda tersebut. Kalau kita buat sekadar nak mengeratkan hubungan silaturahim, nak elokkan hubungan masyarakat, tu tak jadi masalah. Jadi masalah bila kita mengingat tu sebagai satu agama. Ya nah? Kita faham tak apa. Sebab tu kita kena ayat kepada orang yang tak faham ni. Itulah masalahnya. Dia tak jadi kalau buat benda lain. Dia tak berasa. Itu jadi masalah. Kalau kita buat benda lain, dia tanya, ni boleh ke apa ni? Buat surah ni. Sepatutnya boleh muharam. Tu kita kena perbetul selu-selu lah. Wallahu a'lam.